Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sambung untuk bab gen dan allele. Kalau ikutkan saya dah sebut sebelum ni apakah yang dikatakan sebagai gen dan apakah sebagai allele. Okey. Allele ni adalah huruf yang mewakili gen, kerana gen ni kita tak boleh nampak. Dia adalah komposisi yang berada dalam kromosom. Jadi kita bagi dia satu faktor ataupun huruf untuk mewakili gen tersebut. Dan allele ini kita katakan dia mestilah berada pada lokus yang sama. Saya dah bagi tu banyak kali allele mesti berada pada lokus yang sama. Contoh dia yang dia bagi kat sini, A besar, A kecil, C besar, C besar, F besar, F besar, J kecil, J kecil. So masing-masing berada pada tempat dia. Itu yang dikatakan sebagai lokus, iaitu lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Setiap kromosom ni dia membawa banyak gen. Dalam manusia, bilangan gen yang mengikut protein dalam satu kromosom yang haploid dianggarkan lebih kurang dalam 25,000. Okay? Manakala allele yang mewakili satu gen tadi, yang kita buat huruf itu, turut menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut. Okey. So rajah ni yang kat sebelah ni kita tengok terdapat 5 gen berserta dengan allele masing-masing pada lokus yang tertentu pada sepasang kromosom homolog. Okey. Kat sini contoh kalau A besar A kecil, kita panggil dia heterozygot. Okey. Kalau dia C besar, dua-dua huruf adalah sama dan huruf besar, ini kita panggil homozygot dominan. Kenapa dominan? Sebab C besar, C besar. Kat sini kan, contoh kita ada F besar, F besar. Tengok, homozygot dominan. Kalau dia huruf kecil, kita panggil homozygot resesif. Manakala kalau dia ada huruf besar, huruf kecil, kita panggil dia heterozygot. Kalau kita perhatikan, huruf-huruf itu adalah allele dan berada pada lokus ataupun lokasi yang spesifik. Seterusnya kita nak tengok pewarisan pada manusia. Kalau sebelum ni kita belajar tentang monohybrid, dihybrid pada tumbuhan kacang pis. Ini kita akan tengok pada manusia sahaja. Pertama sekali kita tengok kromosom. Manusia ni dia ada 46 kromosom. Semua orang ada 46 kromosom ataupun 23 pasang. Cuba kamu perhatikan gambar yang saya tunjuk ni. Okey. Ini menunjukkan pasangan pertama kromosom, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan sampailah pasangan yang ke-22. Seterusnya kita ada X dan Y, iaitu pasangan yang ke-23. Kalau kita tak nak sebut bilangan dia 23 pasang, kita sebut 46 kromosom. Jadi, bila kita nampak dekat kromosom ni, dia sebenarnya ada dua jenis kromosom dalam manusia, iaitu autosom dan kromosom seks. So, yang mana satu autosom, yang mana satu kromosom seks? Dia kata sel soma manusia mempunyai 44 autosom. 44 ini adalah bilangan yang 22 pasang tadi. Daripada nombor 1 ni sampailah pasangan yang ke-22, iaitu 44, kita panggil dia autosom. Manakala XY ni pasangan yang terakhir, pasangan 23 ke-23 itu kita panggil sebagai kromosom seks. Kenapa kita panggil dia kromosom seks? Sebab dia menentukan jantina manusia. Kan? Contoh kan, 22 campur
XY. Kita tahulah ini adalah lelaki. Kalau 22 pasang campur XX, maka dia adalah perempuan. Okey, set kromosom lengkap dinamakan kariotip. Bila kita nampak kat sini, kromosom ni dengan pasangan-pasangan dia yang lengkap, 2, 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 maka susunan itu maksud dia kariotip lengkap kromosom manusia. Okey, bilangan dan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotip. Berikut, kalau awak tengok dalam jadual ni, adalah jenis kromosom manusia. Autosom itu terdiri daripada pasangan kromosom nombor 1 sampailah pasangan yang ke-22. Yang saya tunjuk tadi kan, sini. Manakala kromosom Z adalah pasangan kromosom yang ke-23, terdiri daripada kromosom yang ke-23. Fungsi dia mengawal semua ciri sel soma, tapi yang ke-23 tadi, yang XY ataupun XX itu menentukan jantina. That's why nama dia kromosom Z. Yang 22 tu kita panggil autosom, sebab dia hanya pengawal sel soma sahaja. Okey, contoh dia sel soma tu semualah kecuali yang berkaitan dengan kromosom Z, XY dan juga XX, sperma dan juga ovum. So yang selain daripada sperma ovum tu kita panggil sel soma. Tak kira lah kumpulan darah ke, ketinggian ke, warna kulit ke, jenis mata ke, jenis rambut ke, semua itu kita panggil sebagai sel soma. So autosom yang kawal dia. Okey, saya kata tadi kariotip apa? Kariotip tu merujuk kepada bilangan dan struktur kromosom yang hadir dalam nukleus. So kalau kita ambil mana-mana nukleus kat badan manusia, kita akan nampak bawah mikroskop elektron lah ya, bentuk kromosom yang macam ni. So kita tahulah, okey, jantina anak dia yang bakal dilahirkan adalah lelaki ataupun perempuan. Nampak? So itu kromosom lelaki XY. Kalau perempuan 22X. Okey, kita boleh tulis macam ni. Kalau kata berapakah bilangan ke kromosom lelaki, 44 campur XY. Kalau dia kata kromosom perempuan, 44 campur XX. Kita tak boleh tulis 46 kromosom macam sebelum ni. Sebenarnya salah. Sebab kalau pada manusia, kita kena make sure dia tu lelaki ke perempuan. So kalau dia perempuan, kita kena sempur macam ni, 44 campur XX. Okey, cuba kita perhatikan apa beza kromosom X dan apa beza kromosom Y. Kalau kamu tengok daripada sini, daripada tadi lagi ya, kromosom Y ni saiz dia sangat kecil berbanding dengan kromosom X. Kan? Kalau perempuan ni, kita tengok kromosom X dia dua-dua sama besar. So, kesimpulan dia, kromosom X adalah lebih besar berbanding kromosom Y. Okay? Nampak ni kan warna ni. So, yang besar ni kita panggil X, yang kecil ini Y. So, kromosom seks bagi lelaki iaitu XY mempunyai saiz yang berbeza, di mana X adalah lebih panjang, manakala Y adalah lebih pendek. So, Y ni walaupun dia pendek, kehadiran dia adalah untuk menentukan jantina seseorang itu. So, kalau dia tak ada Y, contohlah 44 campur X, ini kosong. So, kromosom manusia itu kemungkinan 45. Maksudnya, kita tak tahu ni dia ni lelaki ke perempuan, sebab ada satu X sahaja. So, ini kita panggil sebagai penyakit genetik. Penyakit apa nama dia? Sekejap lagi saya tunjuk. So, pada lelaki, Y itu penting untuk menentukan jantina dia. So, dia kata pada manusia ni selalu
kadang-kadang berlakunya kromosom gagal terpisah. Kita panggil dia disjunksi. Tak disjunksi berlaku. Masih ini dia senang sikit sebut non disjunction. Kromosom gagal terpisah semasa manusia satu. So, apa yang berlaku sekiranya kromosom gagal terpisah? So, dalam gamit manusia, sama ada sperma dan ovum boleh mempunyai bilangan kromosom yang kurang daripada 23, iaitu 22, ataupun lebih daripada 23, iaitu 24. Itu problemnya apabila kromosom gagal terpisah. Sepatutnya manusia normal dia ada 23 kromosom. Dia kat dia punya gamet lah. Okay. So, kalau dia ada 22 saja kromosom ataupun terlebih, maka anak yang akan dia dapat nanti bila berlaku persenjawaan, so zygote yang terhasil kemungkinan mempunyai, kalau dia kurang, bayangkan contohlah, sperma tu ada 22 bergabung dengan sperma betina ada 23, maka hasilnya campur dapat 45. Patutnya 47. Kalau dia terlebih pula, dia ada 24, campur dengan 23, maka dia akan dapat 47 kromosom. Ini yang dikatakan kemungkinan zygote yang terhasil dengan 45 kromosom ataupun 47 kromosom. So, contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh tak disjunksi ini termasuklah Down syndrome, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. So, 3 sindrom ni sahaja yang ada dalam silibus kamu. Kita tengok sindrom Down ada 47 kromosom. Sebab apa? Ada, maksudnya dalam pasangan kromosom ni mesti ada terlebih satu, iaitu kromosom yang ke-21. Sepatutnya 2 pasang je, tapi dia terlebih satu jadi 3. So, inilah yang dikenali sebagai sindrom Down ataupun kita panggil trisomy 21. Sindrom Down boleh berlaku pada lelaki ataupun perempuan. Itu yang kita takutlah kalau berlakunya sindrom Down, disebabkan oleh kromosom gagal terpisah pada peringkat nafasa. Seterusnya, sindrom Turner. Sindrom Turner berlaku apabila sperma atau ovum tadi kekurangan satu kromosom. So, apabila bergabung dengan pasangan dia, maka kromosom dia akan menjadi 45 sahaja. Ini kita panggil sindrom Turner. So, terdapat kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks tersebut dan jantina individu bagi sindrom Turner adalah perempuan. Sebab apa? Dia ada satu X. Dan awak kena tahu, lelaki tadi dia tak boleh wujud. Contohnya kromosom dia tak ada X, dia cuma ada Y. Tak wujud sebab apa? Y tadi dia terlalu pendek atau kecil, maka kandungan genetik pada Y ni tak banyak. So, tak boleh wujudlah lelaki yang ada satu Y tak ada X. Dia boleh ada satu X, tetapi dia tak boleh ada satu Y. So, kalau kromosom yang 45 tadi, kalau kromosom seks dia ada satu saja X, satu lagi tak ada, kita tak kosong, maka kita panggil dia sindrom Turner. Awak kenal tak sindrom Turner ni? Sindrom Turner ni adalah ciri-ciri seorang perempuan di mana ciri seks sekunda dia adalah tidak lengkap. Dia tidak normal daripada kecil sampai besar. Dia kata ovary dia dan juga ciri-ciri seks sekunda dia tidak normal lah. Dia mungkin tidak datang haid. Dia tak ada ciri-ciri dia yang seperti perempuan yang dah datang haid dan normal. Sindrom Down tadi dia pun nak bagi tahu ciri-ciri budak sindrom Down. Mata bulat, leher pendek, dahi lebar, lidah pun pendek. Dan satu lagi, ini adalah sindrom Down pada kromosom ke-21, 47. Boleh juga berlaku dia jadi 47 tetapi terlebih kromosom
pada kromosom seks. Pada kromosom XY tadi. So dia ada XXY. Bukan XXL. Itu saiz badan kamu. So XXY 2X. Tapi ada Y. Y ni lelaki. Lelaki yang terlebih kromosom X. X ni perempuan. Kita panggil sebagai sindrom Klinefelter. So bilangan dia jadilah 47. So satu tambahan kromosom X pada kromosom seks, jantina individu ini adalah lelaki. Walau bagaimanapun ciri-ciri seks gender bagi lelaki dia tidak berkembang. Selalunya orang yang terlebih lelaki yang terlebih X ni adalah lelaki yang bercirikan perempuan. Lebih kurang macam ni lah. Ini bukan dibuat-buat lah. Ini sememangnya wujud pada lelaki yang lembut. Dan ada setengah buku dia katakan sindrom Klinefelter ini adalah kunsor. Tapi kita dalam biologi kita panggil dia Klinefelter. Okey. Itu yang dikatakan sebagai penyakit genetik yang disebabkan oleh kromosom gagal terpisah semasa meiosis 1, iaitu pada peringkat anak fasa 1. So baik, kita boleh juga bincang bagaimana kromosom tadi boleh tidak terpisah. Apa yang ganggu dia? Sepatutnya dia terpisah dan berada pada kutub masing-masing kan. Okey, apa gangguan dia sebenarnya? Faktor yang menyebabkan kromosom gagal terpisah. Pertama, kita kata faktor gentian gelendung tadi dia putus. Disebabkan sinar UV, sinar X, sinar infrared. Kedua, disebabkan oleh karsinogenik, iaitu bahan kimia berat ataupun logam berat. Boleh juga sinar radioaktif. Ini faktor-faktor. Boleh juga disebabkan oleh bahan nuklear. Semua bahan-bahan ni sangat bahaya. Sekiranya kena pada kamu, dia boleh menyebabkan gentian gelendung gagal gentian gelendung putus dan kromosom gagal terpisah. Okey, sinar X ni selalunya apabila kamu buat X-ray. X-ray. So X-ray tu terkena pada kamu punya kena pada kamu punya sperma ataupun ovum. Itu yang bahayanya. Bila kena pada bahagian tersebut, boleh menyebabkan penyakit seperti inilah. Tidak kena pada kamu, tetapi kena pada anak kamu. Okey, benda tu kita boleh cek bila kita buat gambar rajah kacuk. Sekiranya kamu terkena pada berlaku pada kamu yang mengalami kekurangan ataupun terlebih kromosom. So bila berkahwin dengan perempuan normal, anak yang kamu dapat itu kemungkinan besar terkurang kromosom ataupun terlebih kromosom. Okey. So itu untuk tajuk inilah pewarisan pada manusia.